Assalamualaikum, hai semua dan selamat petang. Okey, untuk week yang keempat ni korang akan bersama dengan Kak Nat lagi. Take note ni semua, kita hanya tinggal 2 minggu sahaja lagi untuk program kita ni. Dan akan nak korang lebih fokus lah untuk 2 minggu yang terakhir ni. Macam biasa, jangan lupa sediakan pen, pensel, penota serta kalkulator. Dan korang catat maklumat Farid nanti. Tanpa membuang masa, Kak Nat nak silakan Kak Cikgu Farid untuk teruskan sesi make kita sebentar nanti. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Boleh dengar suara cikgu dan juga imej cikgu tak? Boleh komen sedikit di ruangan komen. Adakah suara cikgu jelas? Boleh dengar? Okey, alhamdulillah. Okey, makin dengar katanya jelas ya. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, SPM 2020+ ya. Kita punya minggu ini adalah minggu yang keempat. Ya, minggu yang keempat daripada 5 minggu. Ya, kita punya plan untuk kita membantu pelajar-pelajar SPM 2020+. Jika diizinkan, minggu depan adalah minggu yang terakhir. Ya, jika tidak ada aral melintang, minggu depan adalah minggu yang terakhir untuk kita bersama-sama. So, boleh komen dekat sini siapakah pelajar-pelajar yang bertuah yang masuk minggu keempat tidak pernah terlepas satu sesi pun bersama dengan P-Teen Studio. Ya, kita ada 5 minggu bersama dengan P-Teen Studio. Ya, siapa yang minggu keempat ni adalah minggu yang memang full lah. Maksudnya dia memang tak terlepas keempat-empat sesi. Okey, Syarifah orang yang pertama. Martin. Nurin Insyirah, alhamdulillah. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Cikgu ucapkan tahniah juga. Of course lah saya tu. Sejak saya nak baca nama tu. Hafiz Hasrizam. Tulisan Jawi tu. Tak berapa nampak. Hasrizam. Betul lah tu. Tulisan Jawi tu pun saya boleh baca. Jangan risau ya. Saya mesti mempelajari kita punya ilmu untuk membaca bahasa Jawi tu ya. Okey, ada yang batu 3 kali. Batu 3 kali pun boleh ya. Kartik, ya. Ada yang baru pertama kali saya ucapkan selamat datang. Inilah P-Teen Studio guys. Yang mana P-Teen Studio inilah sebuah studio yang dicipta khas ya untuk membantu pelajar-pelajar secara online. Dan kita sebenarnya tengah rakus, boleh kata tengah rakus tak? Kita tengah rakus membantu pelajar-pelajar SPM 2020+. Kita faham. Ya, ramai pelajar yang agak terganggu sedikit. Ya, kerana disebabkan pandemik COVID-19 ini, ya, ramai yang terpaksa menanggung rindu ke? Tak boleh kata menanggung rindu ya. Dia macam orang kata apa, macam orang kata apa, ada satu benda yang tak terlepas lagi. Dan cikgu yakin bahawa selepas selesai saja SPM 2020+ ni, cikgu yakin ramai yang akan rasa macam macam nak koyak baju. Lelaki macam nak koyak baju, ataupun yang perempuan pun balik rumah macam dah ni kan, ambil baju rasa macam nak buku-buku tu rasa macam nak lempar-lempar, macam nak lompat-lompat. Ya, tetapi sabar itu guys. Kemanisan saat itu kamu akan nikmati juga. Tetapi orang kata benda yang seronok itu kita perlu lalui dengan satu usaha yang bersungguh-sungguh. Kalau ada pelajar yang tak buat apa-apa tindakan sekarang ini, ya, dia punya keseronokan tu lain macam. Dia tak terasa sangat. Tadi para pelajar sekalian, cikgu harapkan ya, semua ada yang dekat sini ini ya, mood masih dalam keadaan yang maksimum. Kalau masuk kereta tu dah masuk gear yang ke-6 dah. Maksudnya kalau ada gear 6 lah. Kalau ada gear 5, masuk gear 5. Kalau pakai auto macam mana ya? Alright. Kalau pakai motor tu dah kira macam dah masuk gear ke-4, dah full throttle dah semua tu. Sebab apa? Masa-masa yang emas itu berbaki hampir berapa ni? Hari ni 13 hari bulan, ada lagi baki 9 hari. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, adakah mood kamu sekarang ini dalam keadaan yang betul-betul bersedia? Boleh komen sikit. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia untuk menghadapi SPM 2020+? Tolong komen dekat komen ruangan chatting kita. Come on. Mood tengah mantap. Okey, ada yang 50-50 tu. 50-50 tu keyakinan dia tu. Tapi yang mana yang komen alhamdulillah tak main game dah, bersedia, ready. Yang 50-50 ya, usaha bersungguh-sungguh.
Ya, itu yang nasihat saya. Okey. So guys, di samping kita punya Pitin Studio, saya juga tengah merancang satu motivasi. Yang kita tinggal lagi 7 hari, saya dah plan dengan tim Pitin Studio. Saya kata, tim, saya nak bagi tahu dengan budak pelajar-pelajar SPM 2020+ di IG Mathness, ya. Di IG Cikgu Farid Mathness 49. Ya. Siapa yang ada handphone boleh cari dekat IG saya. Sekarang ini saya tengah merancang, tengah rekod video-video motivasi guys. Ya, motivasi ini saya buat khas untuk pelajar-pelajar SPM 2020+. Batch kamu lah. Yang mana ada yang gelarkan sebagai SPM Form 5 Pro Max pun ada juga. Kita raikan lah ya. Jadi IG Cikgu Farid Mathness 49. Ya, kalau ada siapa yang ada handphone bolehlah komen-komen ataupun boleh follow sekarang. Saya akan rancang untuk buat motivasi setiap hari. Ini rancangan lah kalau diizinkan. Ya, maksudnya di dalam IG cikgu itu, cikgu akan letakkan setiap hari, letakkan satu hari itu dengan satu motivasi. Apa yang kamu kena bersedia, apa motivasi-motivasi setiap hari. Kita dah rancang dah. Ya, insya-Allah benda itu bukan hanya bermanfaat kepada kamu, mungkin pada generasi-generasi yang berikutnya. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, ya, boleh kita komen dekat ruangan chatting. Kita nak mula ni. Siapa yang dah bersedia untuk kita mula dekat sini, tolong komen saya nak A+ matematik. Bagi panjang sikit, nampak betul-betul bersedia tu. Komen sikit. Saya nak A+ matematik. Jom kita aminkan sama-sama, ya. Ayo, A+ matematik. Saya nak A+ matematik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, alright. So, menjadi asbab kerana chatting kamu ini, mari kita bersama-sama mengaminkan doa semoga siapa sahaja berada di sini, termasuk dengan pelajar-pelajar kawan-kawan kamu di luar, mempunyai satu semangat ya yang boleh cemerlang dalam matematik. Guys, usaha biarlah A+. Tetapi rezeki yang mana kita nak dapat A+, A-, A dan sebagainya, kita hanya bertawakal kepada Allah SWT dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Alright? Tetapi jadi seorang pelajar, usaha biar ke arah A+. Rezeki nak dapat result apa, itu kita terpulang kepada Allah SWT. Okay, so guys, jom kita mulakan sekarang guys. Ya. Baik, minggu yang keempat ini kita akan fokuskan kepada kertas satu lagi. Kalau siapa yang masih ingat lagi, siapa yang dah masuk sesi yang keempat, minggu ini, sesi ini adalah sesi matematik guys. Ya. Minggu ini adalah minggu yang keempat. Ya, minggu yang keempat. Baik, koleksi soalan kita akan gunakan soalan MRSM ya untuk kertas 2 ini. Minggu lepas kita dah bincangkan soalan pertama hingga soalan yang ke-20 untuk matematik. Ya, saya ulang balik semula. Minggu yang pertama kita dah bincangkan soalan pertama sampai soalan nombor 20 dan minggu ini kita akan continue untuk soalan nombor 21 hingga soalan nombor 40. Guys, bersedia ya? Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey. It is not if not now, when? Ini ya. If not now, when? Let's start. Okay. Alright, so kita mulakan sekarang guys. Okay, matematik. Ini soalan kita. Okay, biasanya dalam saya katakan kalau kita nak menuju kepada A+, biarlah soalan kertas 1 tu paling minimum 30 hingga 35 soalan kita betul. Itu yang paling penting ya. Okay, kita pergi pada soalan yang ke-21 dulu. Given that R, dalam bracket T square minus 3. Okay, yang ni adalah kebolehan kamu. Ini soalan-soalan bonus guys ya. Tak apa, kita bincangkan satu persatu. Okey, kita ada R dalam kurungan T kuasa 2 tolak 3. Okey, sama dengan T kuasa 2 tambah 1 tolakkan dengan R. Okey, sekarang ini fokus kita nak ekspreskan T ini dalam sebutan R. Dalam kata lain, kita nak sombongkan T lah. Kita nak biarkan T itu berseorangan. Dan kalau kita perhatikan, di sini ada T, di sini juga ada T. Maka kita akan cuba untuk kumpulkan T itu setempat. Cikgu ulang balik semula, kita akan kumpulkan T itu setempat. Tetapi masalah kita ada R itu. Apa kita nak buat dengan R? Ada dua pilihan. Sama ada kamu nak pindahkan jadi bahagi, ataupun paling mudah kita akan kembangkan dahulu guys. Okey, jom kita kembangkan. Baik, bila kita kembangkan, perhatikan ya. Kita akan dapat RT kuasa 2. Tolak dengan 3R. Sama dengan, okey, yang sebelah sana saya kumpulkan, saya tulis balik semula. Okey, kenapa kita perlu kembangkan dulu guys? Okey, dengar baik-baik ya. Sebab kita nak ekspreskan T. Kita nak solokan T. Cikgu ulang balik semula. Kita nak solokan T kita. Jadi bila kita nak solokan T kita, kita perlu kembangkan R ke dalam. Dan kalau kita perhatikan, di sini kita ada T. Di sini juga kita ada T.
Dan fokus kita nak jadikan T tu sebagai perkara rumus. Ya, dia nak jadikan sombong T tu. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita kumpulkan yang ada kena-mengena dengan T tu sebelah satu side, sebelah kiri lah ya. Kita pindah sebelah kiri. So saya akan letakkan, pakai warna biru lah ya. R T kuasa 2. Okey, T kuasa 2 asalnya positif, pindah sebelah kiri. Jadi apa? Tolak T kuasa 2. Okey, yang negatif 3R tak terlibat dengan T, kita akan pindah sebelah kanan. Okey, tinggal 1 tolak dengan R, tambahkan dengan 3R. Boleh ya? Okey, kemudian sebelah sini negatif R tambah 3R, kita akan jadi 1 tambah dengan 2R. Okey, kita ada RT kuasa 2 tolak T kuasa 2. Guys, perhatikan di sini, kita nak jadikan T tu solo ya. Kita nak jadikan T tu solo. Jadi kita ada 2 T di sini, T kuasa 2 dengan T kuasa 2. Apa yang kita kena buat guys? Ya, kita kena faktorkan. Saya ulang semula. Kita kena faktorkan T kuasa 2 keluar. So, bila kita faktorkan T kuasa 2 keluar, yang tinggal apa? Yang tinggal di sini tinggal R sahaja. Ya, di belakang tu akan ditolak. Tolak apa ni? Nak tolak apa ni? Di depan ni ada perkali 1 ni sebenarnya. So, kita kena tolak dengan 1. Perhatikan bagaimana cara untuk faktorkan dia. Cikgu faktorkan dia. Boleh nampak cara cikgu faktorkan. Cikgu keluarkan T kuasa 2. Kita keluarkan T kuasa 2. Yang tinggal adalah R ni dengan ada perkali 1 dekat sini. Baik. Bagaimana cara kita nak semak adakah pemfaktoran kita ni pemfaktoran yang sempurna? Cuba kita kembangkan balik. Sekiranya kalau kita kembangkan balik, kita expand balik, kita dapat balik apa yang kita punya line expression yang awal, maksudnya kita betul lah pembayaran T kuasa 2 darab dengan R dapat RT kuasa 2. T kuasa 2 darab negatif 1 dapat negatif T kuasa 2. Okey, cantik. Baik. Kita nak fokus tinggal T kuasa 2 berseorangan. Nak buat apa? Yang kurungan itu asalnya darab. Bila darab, kita pindah jadi apa? Kita akan pindah jadi bahagi. So, jadi T kuasa 2, 1 tambah 2R bahagi dengan R, tolakkan dengan 1. Okey. Kuasa 2 guys. Kuasa 2. Kalau kuasa 2, kalau kita tengok dekat sini pun nampak dah semua dah. Ya. Mana 1 tambah 2R? Ada 1 tambah 2R. Cantik. R tolak 1. Jawapan kita automatik. Jawapan kita adalah C. Nampak? Kenapa C? Kenapa ada punca kuasa? Sebab asalnya kuasa 2 itu kalau kita pindahkan dia akan jadi punca kuasa keseluruhan yang inilah 1 tambah 2R bahagi dengan R tolak 1. Guys, inilah jawapan kita. So guys, siapa yang faham tolong komen faham guys. Adakah clear penjelasan yang cikgu tunjukkan di sini? Nak screenshot boleh screenshot. Mungkin ini ada keperluan untuk pelajar-pelajar. Okey, alhamdulillah. Cikgu kalau atas dia square root boleh tak? Tak boleh. Square root tu mesti sempurna untuk di square rootkan keseluruhan. Kecuali kalau katalah kamu nak pisahkan, boleh pisahkan. Atas square root, bawah pun square root juga boleh. Tetapi kalau kamu lihat dalam kita punya pilihan jawapan A, B, C, D yang kita ada di sini, semua pun kita ada square root keseluruhan. Ya, ada ketikanya juga, contoh, bila kita square root tu, contoh kan macam ni. 1 tambah 2R bahagikan, katakanlah kita ada 9. Okey, kalau jawapan ada macam ni, okey. Tetapi ada ketika, sebab square root 9 tu kita boleh dapat 3. Kita boleh bagi jawapan akhir kita 1 tambah 2R. Square root 9 di bawah dapat 3. Hanya square root tu di atas yang kita panggil sebagai denominator sahaja. Muka cikgu kat bawah tak nampak. Ya. Alright. So guys, boleh faham ya? Okey, so menjawab soalan tak siapa yang tadi tu. Minta maaf ya. Okey, jadi dalam kes ini sebab kita berpandukan kepada pilihan jawapan. Guys, soalan dalam kertas kita punya kertas 1 ni, jangan terlalu buang masa yang banyak ya. Kalau saya nak explain, cikgu nak explainkan ni mungkin agak masa sedikit ya. Tetapi bila you nak jawab, tolong buat dalam keadaan yang sedikit pantas tetapi berhati-hati. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey, mari kita lihat kepada soalan nombor 22. Okey. Baik, syarikat Teguh merancang untuk membina 2 buah bangunan. Berapa bangunan? 2 bangunan. Jumlah bilangan tingkat bagi dua-dua bangunan itu ialah 64. Oh, rupanya syarikat Teguh ini kalau kita nak lukis sedikit, kita ada 2 bangunan. Ini bangunan yang pertama, ini bangunan yang kedua. Mungkin cikgu buat sedikit pendek lah ataupun mungkin sama tinggi sebab kita tak pasti berapa bilangan tingkat. Tetapi yang pastinya, bilangan tingkat untuk kita punya bangunan yang pertama dan bangunan yang kedua, dia kata apa? Jumlah bilangan tingkat. The number of floors, the total number of floor of 2 buildings is 64. Maksudnya hasil tambah tingkat bangunan X dengan hasil tambah tingkat bangunan Y, hasil tambahnya memberi jumlah bilangan tingkatnya bersamaan dengan 64.
Ini persamaan pertama yang kita berjaya cipta dulu. Boleh ya? Okey, yang kedua, dia sebut tu. Beza antara bilangan tingkat bagi kedua-dua bangunan itu ialah kuasa 2 bagi 4. Bila sebut tentang beza, maksudnya apa? Perbezaan. Perbezaan ni maksudnya different. Bila sebut tentang different, kita nak buat apa? Kita mesti tolak. Maksudnya bilangan tingkat untuk bangunan yang pertama dan juga bilangan tingkat yang kedua, beza mereka itu perlu ditolak. Okey, siapa lebih tinggi? Tak pasti. Mungkin X ataupun Y, tetapi kita assume dahulu sebagai X lebih tinggi. Ya. Sama dengan kuasa 2 bagi 4, guys. Kuasa 2 bagi 4, guys. A square, mana tadi? Is the square of 4. Is the square of 4. Kuasa 2, 4. Berapa kuasa 2, 4? 4 kuasa 2 lah. Sama dengan 16. Guys, di sini dia minta berapakah bilangan tingkat bagi setiap bangunan. Ya, berapakah bilangan tingkat bagi setiap bangunan? Ada sedikit kerja yang kamu perlu buat. Sebab ada satu persamaan ini mempunyai 2 unknown. Ada X, ada Y, ada X, ada Y. Dan bila kita selesaikan di sini, kita nampak ada persamaan serentak sedikit. Okey, bila sebut tentang persamaan serentak, kita ada 2 kaedah. Kaedah penggantian, masih ingat? Ataupun kaedah penghapusan. Tolong jawab dengan cikgu, guys. Kalau kamu perhatikan dalam 2 persamaan ini, ada yang mana lebih senang? Nak pakai penghapusan ataupun penggantian? Okey, kalau penghapusan, kita nak hapuskan siapa dulu? Okey, jom kita declare dulu. Kita nak buat penghapusan. Nak hapus X ataupun nak hapus Y? Kamu ada pilihan. Okey. Kalau kita nak hapuskan X dulu, okey, kita lihat kat sini tandanya sama. X dengan X tanda yang sama. Kalau tanda yang sama, dia saling menolak. So, kita kena tolak dengan dia. Boleh ya? So, bila kita tolak, X tolak dengan X, hapus. Y tolak-tolak dia jadi tambah ya. Y tambah Y akan jadi 2Y sama dengan 64 tambah dengan 16 akan sama dengan 80. So, Y kita adalah sama dengan 80 bahagi 2 sama dengan 40. Kita lihat jawapan kita, ada tak? Okey, kita ada pasangan 40 ada 1. Prap, terus kita dapat jawapan. Elimination Salsaribila. Betul, terima kasih ya, elimination method. Kita nak mengesahkan dulu. Okey, katalah cikgu saya dah dapat memang betul 40. Kita yakin okey. Tetapi kalau nak mengesahkan betul tak kita punya jawapan tu pasangan dia 40 dengan 24. Ya. Kita akan cuba masukkan ini ya, Y sama dengan 40 ini ke dalam mungkin persamaan yang pertama. Okey, contohnya kita ambil X tambah dengan 40 untuk Y sama dengan 64. So, X kita sama dengan 64 tolak dengan 40. Dan akhir sekali jawapan kita dapat 24 untuk X dan Y kita 40. Cantik pasangan kita. Dan sekiranya kalau kita nak semak sekali lagi, dia kata hasil tambah jumlah ya, jumlah bilangan tingkat mereka 64. Cuba kita tambah. 40 tambah dengan 24 berapa? Dapat 64 cun. Kalau kita ambil beza mereka, 40 tolak dengan 24 berapa? Dapat 16, iaitu kuasa 2 bagi 4. Cantik lah. Okey, boleh guys? Okey guys. Tetapi guys, cikgu nak tunjukkan kamu sesuatu. Cikgu nak bagi tahu kamu sesuatu. Okey, siapa kalau dapat jawapan menggunakan kaedah ini, cikgu tak katakan salah. Betul. Ya, memang betul, tepat sekali. Itu memang jalan kerja kita. Tetapi bukankah kertas satu ini kadang-kadang dia ada jalan pintas untuk lebih mudah untuk kita jawab? Kan? Kadang-kadang kita congak je kita dapat jawapan. Kadang-kadang kita congak je kita dapat jawapan. Okey, ada yang nak cepat guna kalkulator. Okey. Betul, cikgu tak nafikan boleh gunakan kalkulator. Yang mana kalau kalkulator you akan gunakan EQN unknown. Tapi ada lagi satu cara guys. Yang lagi cepat daripada kalkulator. Ada lagi satu cara yang lagi cepat daripada kalkulator. Siapa tahu? Okey, cikgu nak bagi soalan cepu emas. Okey. Siapa tahu? Siapa tahu boleh komen di ruangan chatting. Ya. Jawapan A kita 33 dengan 31. Jawapan B kita adalah 34 dengan 30. Jawapan C kita adalah, ini jawapan kita ya, 40 dengan 24. Jawapan D kita adalah 36 dengan 28. Siapa tahu apakah cara yang paling cantik, yang paling cepat, lagi pantas untuk soalan ini guys? Okey, ada yang kata kalkulator, ada kata tembak. Ya, Salsabila, cikgu nampak. Ya. Kita main kaedah cuba jaya. Kaedah cuba jaya guys. Walaupun tak menggunakan kaedah persamaan serentak, dia kata apa tadi? Hasil tambah bangunan, ya, kedua-dua tingkat bangunan itu adalah sama dengan berapa? Adalah sama dengan 64. Cuba tambah 33 dengan 31 dapat apa? Cikgu memang saya dapat 64. Cantik. Ini kemungkinan jawapan kita. 34 tambah 30. Cantik. Memang dapat kita 64 juga. Ini pun dapat 64. Ini pun dapat 64. Tapi cikgu, apa yang cikgu terpantas tu? Dan ada lagi satu cara dia kata apa? Ya, beza mereka itu adalah kuasa 24.
Maksudnya X tolak dengan Y ni dia adalah sama dengan 16. Betul ya? Cuba cari mana beza sama dengan 16. 33 tolak dengan 31 kita baru dapat 2 bukan 16. 34 tolak dengan 30 baru dapat 4 bukan kuasa 24. Ya? 40 tolak dengan 24 cantik dapat 16. 36 tolak dengan 24 dapat 14 bukan kuasa 24. Jadi dalam kes ini guys, jawapan yang paling cantik adalah C. Walaupun kita tak menggunakan kaedah persamaan serentak dengan mengeluarkan benda tu, kalau kita baca dalam soalan, kita faham betul-betul, oh rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya hasil tambah 64 tadi memang tak ada efek sebab semua pun 64. Tetapi yang ini ada efek dia. Kita boleh gunakan kaedah cuba jaya. Okey, siapa faham? Tolong komen faham guys. Alif alwan tu. Okey. Nice ya, Alhamdulillah ya. Jadi sekurang-kurangnya cikgu bagi you satu idea lah. Kadang-kadang dalam soalan objektif ni, sebab cikgu kata, dalam masa 2 minit, tak sampai 2 minit, you kena selesai satu soalan. Kalau persamaan serentak tadi betul, mungkin ngam-ngam 2 minit. Tetapi kalau gunakan kaedah cuba jaya ni, you faham betul-betul soalan, you tengok pilihan jawapan, ya, you akan nampak jawapan tu. Cikgu ingat, kalau dalam kes ni tak sampai seminit, mungkin dalam 30 saat you dah dapat jawapan. Betul tak? Tapi berhati-hatilah. Kalau cikgu, dalam exam mana saya nak terfikir cara ni? Sebab tu cikgu kata, bila kita dalam exam, dia tak semestinya, oh cikgu Farid ajar cara macam ni, aku mesti pakai cara ni. Tak. Dalam exam, you akan mengeluarkan semua kuasa-kuasa yang tersimpan dalam diri. Faham tak? Knowledge yang you belajar daripada form 1, daripada form 4, form 5, you belajar dengan cikgu ni, you belajar dengan cikgu ni, you belajar sendiri dan sebagainya. Semua knowledge you sampai. Tetapi ketika itulah you berdoa sangat-sangat supaya tidak tertutup you punya hijab untuk you nampak bagaimana nak menyelesaikan. Okey, so sama-sama berdoa. Okey, boleh ya? Okey guys, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Alhamdulillah ya. So cikgu harapkan kamu semua faham. Kita move kepada soalan nombor 23. Baik, given that yang ni simple index ya guys. Cikgu tak nak buang masa yang banyak. So S kuasa negatif 3 tu bersamaan dengan 1 per S kuasa 3. Index boleh diturunkan kalau ada negatif. Ya, sama dengan 8. Nak selesaikan S, tukar tempat 1 per 8. Tukar tempat. Sama dengan apa? Sama dengan S kuasa 3. Ya, kalau kita tulis terbalik semula, S kuasa 3 sama dengan 1 per 8. Punca kuasa 3 bagi 1 per 8. Kalau pakai kalkulator, make sure buat kurungan. Ya. So, S sama dengan 1 per 2. Selesai masalah kita. Jawapan kita adalah C. Boleh guys? Boleh ya? Okey, jom kita move kepada soalan yang seterusnya. Simplify guys. Simplify. Baik, kita akan simplify guys. Simplify. Alright, so bila nak simplify, sekejap. Okey, yang kuasa 1 per 3 ni tolong darab masuk dalam dulu. Yang kuasa 2 darab masuk dalam dulu. Okey, yang M kuasa 7 tak terlibat. Kita masih kekal M kuasa 7. Right? So, darab dengan, okey, 1 per 3 didarabkan dengan kita. Okey, masuk dalam dia jadi 8 kuasa 1 per 3. 8 kuasa 1 per 3 sama dengan apa guys? Yang ini E kuasa 3 darab dengan 1 per 3 lagi. Siapa yang cepat boleh terus buat cepat. Cikgu nak tunjukkan 1 per 1. Kuasa 2 darab masuk dalam jadi 2 kuasa 2. M kuasa negatif 2 darab dengan 2. E kuasa 3 darab dengan 2. Boleh ya? Kita darabkan kuasa itu masuk ke dalam. Okey. Baik, yang tinggal apa? M kuasa 7. Ya, M kuasa 7. Darab 8 kuasa 1 per 3 juga bersamaan dengan punca kuasa 3 bagi 8. Berapa? 2. Yang ini bila darab potong-potong habis, yang tinggal hanya E kuasa 1 sahaja. Bahagi dengan berapa? 2 kuasa 2 sama dengan 4. M kuasa negatif 4. E kuasa 6. Boleh ya? Okey, 2 dengan 4 boleh potong tinggal 2. Okey, right. Okey, cikgu tunjukkan kita tinggalkan 2 dekat bawah. Okey, kalau indeks base yang sama ya, base yang sama kuasa boleh tolak. Apa kata kita tolak macam biasa saja. So 7 di atas, tolak negatif 4 ya, tolak 4. Sebab M dengan M benda yang sama. Kemudian E, kita ada E di atas. E kuasa 1 asalnya, 1 tolak dengan 6 sebab 6 di bawah, bahagi. So jadi apa? M sama dengan 7 tolak-tolak, so 11. E kuasa negatif 5 bahagikan dengan 2. Cantik. Turunkan kuasa negatif tu. So jadi M kuasa 11 bahagi dengan 2 E kuasa 5. Ada jawapan? Ada jawapan? Mana jawapan kita? M kuasa 11, 2 E kuasa 5. Jawapan kita adalah A. Jawapan kita adalah A. Okey, siapa dapat jawapan sama dengan cikgu? Okey, yang memang sedikit teknikal, tetapi benda ini bukan form 4 ataupun form 5. Ini hanya kita punya uji balik semula, markah percuma untuk kita punya PT3. Setiru saya ke? Ya, saya ingat saya pun tiru kamu. Sebiji kamu punya jawapan Alhamdulillah. Okey guys, jom kita teruskan kepada kita punya soalan nombor 25. Mana soalan nombor 25? Okey, baca soalan baik-baik guys. Cikgu bagi masa ya.
So, bagi masa untuk kamu cuba dulu soalan ini. Tak nak terus bincang ya. Baca soalan. Saya yakin kamu ada yang tak baca lagi. Baca soalan baik-baik dan sebagai peluang untuk kamu jawab dulu soalan ni. Siapa yang dah dapat jawapan, tolong komen di ruangan chatting. Apakah jawapan kamu? Sekarang. I am not even sure if we will survive in this competition. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Boleh berkongsi jawapan dengan kita? Siapa yang kata setiru saya tadi tu? Natalie Fanya. Apa tu? Ya, Natalie. Okey, Azra dah share jawapan dia. Jawapan dia adalah C. Okey. Yang lain? Ada yang jawab A, 90. Ikhwan. Salsabila jawapannya adalah B, 84. Lagi? Okey guys. Okey, jom kita bincangkan sekarang. Okey, ada jawab A, ada jawab F pun ada. Ini main-main banyak ni. Nak SPM pun main-main lagi. Tak apalah ya. Okey, jadual 1 menunjukkan kos untuk pertandingan maraton terbuka dewasa yang dianjurkan oleh Badan Wakil Pelajar MRSM Sempurna. Siapa orang Sabah dekat sini? Ini adalah daripada kes yang ambil daripada MRSM Sempurna. Mungkin betul ataupun diceritakan sahaja dalam bentuk soalan. Ya, mungkin. Ya. Okey, Adam. Baik. Dalam kita punya jadual, kalau kita perhatikan, particular sekali, kita ada t-shirt, kita ada food and drinks per participants, and kita ada price kita. And the cost of each t-shirt for each participant cost about RM12. So RM5 for the food and drinks, and then kita punya price is RM1,500. Alright. Jika yuran pendaftaran bagi seorang peserta adalah RM35. Okey, seorang peserta bila masuk kita punya pertandingan maraton ini, dia perlu bayar RM35. Cari bilangan minimum peserta supaya mereka boleh mendapat keuntungan yang maksimal. Supaya mereka boleh mendapat keuntungan. Okey. Ialah sebab kos ini, kalau kita fahamkan betul-betul soalan ini, sebab ini adalah kos. Okey, seorang peserta bila masuk dia dapat t-shirt harganya RM12, RM5 untuk baju. Tetapi price ini guys, adakah price ini setiap peserta akan dapat price ini? Tidak. Price ini bermaksud apa? Setiap pertandingan itu ya, jumlah hadiah yang diletakkan di situ adalah RM1,500. Bukan bagi setiap peserta, tetapi dia adalah merujuk kepada hadiah untuk keseluruhan. Mungkin ada kita punya grand prize, kemudian kita ada runner up, first runner up dan sebagainya. Alright? Jadi ini adalah total hadiah yang perlu dikeluarkan bagi event tersebut. Jadi mereka nak tahu berapakah bilangan pelajar paling minimum supaya mereka dapat jana keuntungan. Supaya tidak ada kerugian. Jadi cikgu buat macam ni guys. Tengok baik ya. Setiap peserta yang masuk ke dalam pertandingan perlu membayar RM35. Berapa ringgit? RM35. Jadi berapakah bilangan peserta? Kita tak tahu. Jadi cikgu letakkan di sini RM35 darab dengan X. X ini mewakili apa? X ini mewakili apa? X mewakili bilangan peserta yang join program tersebut. Dan kalau fikir secara logik, ya, okey, ada dua benda yang kamu boleh buat. Ya, sama ada, okey, ini adalah total yuran yang dia akan collect. Cikgu boleh katakan macam ni ya. Total yuran untuk mendapat keuntungan, dia mesti tolak dengan kos. Cikgu bagi tahu macam ni ya. Yuran nak dapat keuntungan yuran tolak dengan kos untuk keseluruhan.
dia mesti lebih besar daripada kosong. Kenapa ya? Sebab untuk memastikan yuran itu dikutip, tolak dengan kos keseluruhan, you mesti dapat lebih besar daripada kosong. Kalau you dapat negatif, kurang daripada kosong ya. Kalau you buat macam ni tetapi tandanya kurang, maksudnya dia running apa? Yuran tu sikit tetapi kos perlu dikeluarkan banyak. Contohlah, yuran dikutip RM1,000 je. Tetapi kos dia nak telan sampai katalah 2,500. Contoh. Jadi dia yang ni dia rugi lah, rugi 1,500. Jadi kalau katalah contoh cikgu kata macam ni pula. Katakanlah yuran tolak kos sama dengan kosong. Apa maksud dia? Kalau kita faham. Yuran yang dikutip tolak dengan kos yang perlu dibelanjakan sama dengan kosong. Maksudnya apa? Dia running at cost. Maksudnya tidak ada untung, tidak ada rugi. Dia ngam-ngam kat situ. Sedih molek orang Kelantan pula. Tadi dia kata Sabah Adam ni. Macam-macam dia. Okey. Yuran tolak kos sama dengan kos. Jadi untuk memastikan dia mempunyai sedikit keuntungan, dia mesti lebih daripada sifar. Ya, sebab tu dia kata minimum ya, minimum peserta yang perlu dia perlu dia ada. Jadi cikgu kata, okey, yuran dia berapa? Seorang peserta yang masuk RM35. Darabkan dengan X, iaitu bilangan peserta. Tolak dengan kos. Okey, berapakah kos dia? Okey, setiap peserta yang masuk dapat t-shirt RM12. RM12 dan makanan dia kos dia okey. Maksudnya RM12 tambah RM5. RM7 itu adalah kos untuk setiap peserta. Buat kurungan ya. Dan jangan lupa kita perlu tambah dengan kos untuk hadiah RM1,500. Ya. Mesti lebih daripada sifar. Ataupun mungkin kalau kamu faham cara lain juga. Cikgu, saya faham macam ni. Kalau nak dapat untung, yuran dia mesti collect lebih besar daripada kos pun boleh juga. Maksudnya yuran dia adalah berapa tadi? Yuran adalah 35X. Ini adalah yuran yang dikutip. Lebih besar daripada kos yang dia perlu dibelanjakan. Ini t-shirt dengan makan, bukan, 17. Sorry 17. Kos untuk kita punya baju dengan makanan. Kemudian tambah dengan price kita 1,500. Okey, siapa faham setakat tu tolong faham. Tolong komen faham. Ya, bukan 17. Terima kasih. Baru perasan tadi. 17. Kita tukarkan balik tadi 17 ya. Okey, siapa faham setakat tu tolong komen faham. Okey, boleh komen? Okey, alhamdulillah ya. Jadi itu adalah asas dalam apa-apa konsep ya. Maksudnya kita nak pastikan dia ada untung, yuran yang dikutip mesti sekurang-kurangnya lebih besar daripada kos yang dibelanjakan. Okey, jadi kalau kita selesaikan, ini adalah ketaksamaan linear guys. Okey, kamu nak selesaikan macam mana pun boleh. Okey, kalau saya ambil yang sebelah kanan tu, tengok ya. Kalau saya ambil yang sebelah kanan ni, right. So, ya pindah je lah. Pindah 17, you akan dapat 18X lebih besar daripada 1,500. Jadi kita ambil apa? Asalnya darab, kita bahagilah dapat apa ni? 18. You dapat apa? X lebih besar daripada apa? X lebih besar daripada 1,500. Kita bahagikan dengan 18. Kita dapat 83.33. Jadi berapakah bilangan minimum yang kita perlu buat, guys? Bukan 83 ya, jawapan akhir. Dia mesti sekurang-kurangnya 84. Mesti sekurang-kurangnya 84. Sebab apa cikgu? Sebab apa? Sebab apa kita dapat 84? Sebab apa 84? Sebab minimum. Sebab dia mesti X tu lebih besar daripada 83.3. Jadi, apakah nilai yang lebih besar daripada 83.3? Nilai yang terdekat adalah 84. Cikgu, macam mana cikgu dapat 18? Ni, pindah ni. 17 pindah sebelah kiri jadi tolak. 35 tolak 17. Dia akan jadi 18X. Ya. Jadi guys, bagaimana kita nak semak? Okey, jom kita semak. Kalau kita ambil yuran kita 84, berapakah yuran yang dikutip? Kita kirakan ya. 35 darab 84, kita dapat yuran yang dikutip 2,940. Dan berapakah kita punya kos yang dibelanjakan? RM17 darab dengan 84 peserta tambah dengan RM1,500 untuk hadiah keseluruhan. 17 darab dengan 84 tambah RM1,500. Nah, kita dapat RM2,928. Ini kos kita. Ini adalah kita punya yuran yang dikutip. Maksudnya kita perlu ada paling minimum 84 pelajar yang join baru dia akan dapat untung. Kalau tidak, dia akan mengalami kerugian. Cikgu, bagaimana cikgu nak semak 83 tadi? Contoh kita dapat 83. Jom kita cuba RM83. 83 peserta. 83 darab dengan 35. Kita dapat 2,905. Tolaklah yuran dia satu orang je.
Okey. Yang ini pun kita akan tolakkan dengan 17 lah. 17 darab 83 tambah 1,500. Nah, ini kos yang perlu dikeluarkan. Nampak? Ini adalah kos, kalau 83 orang, ya, kita perlu keluarkan kos 2911. Tetapi yuran yang kita kutip cuma 2905, dia ada loss RM6 dekat situ. Ya, faham tak maksud cikgu? Okey. Jadi maksudnya untuk memastikan program ini dijalankan dengan sedikit keuntungan, pelajar paling minimum kena ada 84 pelajar. Cikgu, apa berlaku kalau kita tulis 85, 90 dan sebagainya? Okey, 90 pun dia akan dapat untung. Tetapi kenapa kita tak boleh jawab 90, guys? Cuba kita fikirkan. Cikgu, kita dapat 84. Okey, saya faham 84 dah. Tadi 83 kena reject. Tapi kan dia kata untung. Kalau kita ambil 90 pun jawapan A boleh juga. Tapi kenapa kita pilih 84? Ya, baik Fikri, Amir Hamzah dan Adam, sebab ada perkataan dia nak minimum peserta yang perlu ada. Ya, maksudnya dia ada 84 paling minimum. 90 akan dapat untung. Untung lagi baguslah. Nak lagi bagus, semua satu sekolah masuk. Katalah 250 pelajar masuk, lagilah untung paling banyak yang dia ada. Ya, jadi dalam kes ini sebab dia nak peserta yang paling minimum. Okey, jadi kita ambil 84 pelajar dekat situ. Boleh ya? Okey, alhamdulillah Izan. Okey, tapi yang kalau yang 90 Pro Max tu bukan ya. Nak kata dia maksimum tu kita tak boleh kata maksimum sebab kita tak tahu berapakah bilangan pelajar yang ada dalam sekolah. Contoh kalau dia kata bilangan pelajar ada 250 ataupun mungkin yang layak untuk masuk hanya 90 orang, maka ini akan jadi maksimum kita. Jadi kita nak tahulah berapa bilangan peserta. Ataupun dia open kepada orang-orang di sekitar sempurna. Ini pertandingan maraton. Okey, dia war-warkan kepada semua peringkat kawasan sekitar, perumahan sekitar, jom join. Mungkin sampai 1,000 orang, 2,000 orang, lagi baguslah. Tetapi kenapa kita perlu buat sedikit kajian macam ni? Sebab sebagai penganjur organisasi ya, organizer ya, organisasi kita punya organizer untuk untuk maraton ini, dia nak tahu berapa minimum pelajar yang perlu join. Kalau tak dia akan rugilah, dia tak ada nak cover lah kos hadiah dan sebagainya. Jadi dia pun buat marketing dan sebagainya ya, dia berjumpa dengan orang persatuan dan sebagainya, dia pergi edar dan sebagainya, dia mesti ada paling minimum 84 supaya dia dapat sedikit keuntungan. Tak banyak pun keuntungan 84 orang tadi ya. So guys, jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya guys. Cikgu harapkan semua faham. Tadi ada yang komen tak faham, sekarang macam mana? Kalau ada yang tak faham tolong gunakan ruangan chatting. Bahagian mana tak faham dan cikgu akan cuba explain balik semula. Okey now. Soalan nombor 26. Oh nak screenshot, minta maaf. Okey boleh. Tapi yang ini tolong ni yang ni cikgu semak aja jawapan tadi. Tolong betulkan cikgu padamlah ni, takut you confuse nanti. Ataupun cikgu buat macam ni. Tadi berapa jawapan kita tadi? Ini semakkanlah. Ini adalah kita punya yuran. Ini adalah kita punya kos. Boleh ya? So kirakanlah 84 tu. Dah screenshot? Okey, alhamdulillah. Jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Baik, kita lihat pada soalan nombor 26. Baik, soalan nombor 26 pun soalan yang melibatkan ketaksamaan linear kita lagi. Okey, ketaksamaan linear. Tetapi dia bermain sedikit kita punya linear graph. Okey, linear. Baik, line system. Kita bagi sebagai line system. Sistem garis ya. Antara yang berikut yang manakah mewakili penyelesaian bagi dia bagi persamaan. Okey, jom kita selesaikan satu persatu. Kita ada 2x tambah 9 lebih besar daripada negatif 6 tambah 8x. Pindah-pindahlah guys. Nak pindah yang mana? Siapa nak pindahkan 2x sebelah sana pun boleh. Tapi kalau cikgu pindahkan 8x sebelah kiri. Mungkin ada pelajar gunakan cara tu. Kita buat 2x tolak 8x. Tanda tak perlu tukar lagi. Okey, so tolak dengan 9. 2x tolak dengan 8x. Ada RM2 kita pergi kena bayar. Okey. So kita kena bayar kita punya kita ada 3x tolak dengan 8x, kita ada berapa? Negatif 5x. Lebih besar daripada negatif 15. Guys, perhatikan. X asalnya darab negatif 5. Kita pindahkan akan jadi bahagi. Perlu tukar tanda tak? Terima kasih 3x ya. Okey, perlu kita tukar tanda tak? Perlu tukar tanda sebab apa? Sebab X ini ada package sekali dengan negatif dekat situ. Ya, jadi kita akan tukar tanda lebih kurang negatif 15, kita bahagikan negatif 5. So, X kita kurang daripada 3. Okey, X kita adalah kurang daripada 3. Okey, now, kita ada lagi satu guys. Kita ada 2X tolak 1 kurang atau sama dengan 7. So, cikgu gunakan warna biru. Kita berdah 2X. Ya. Sekejap ya. 2X tolak 1. 2X tolak 1 kurang atau sama dengan 7. Ya. Okey, so selesaikan guys, pindahkan negatif 1. So 2x kurang atau sama dengan kita punya 7 tambah 1 sama dengan 8.
So X kita sama kita punya kurang atau sama dengan kita punya 4, 8/2. Baik, jawapan mana yang kita nak tahu guys? Jawapan mana yang kita bersesuaian untuk memenuhi kedua-dua ketaksamaan kita ni? Yang manakah kita punya jawapan yang memenuhi kita punya kedua-dua ketaksamaan kita? Okey, jawapan kita ada yang sebut D. Okey. Cikgu kalau ada negatif baru tukar. Okey, sekejap ya. Sekejap cikgu explain ya. Okey. Alright, ada yang confuse bahagian negatif tu bila kita nak tukar. Okey, sekejap ya. Okey, untuk melengkapkan jawapan kita ini, kita perlu wujudkan kita punya number line, kita punya line system kita. Okey, kita ada dua tanda dekat sini. Satu 3 dengan 4. Tengok ya, satu kita punya 3, satu lagi kita punya 4. Untuk syarat yang pertama ini, kita ada X kurang daripada 3. Bila kita kata X kurang daripada 3, kita letakkan simbol bulat, kurang mesti sebelah kiri. Kenapa cikgu buat bulat? Sebab dia tidak termasuk dengan 3. Dia hanya X kurang daripada 3 sahaja. Boleh ya? Okey, kemudian untuk X kurang daripada kurang atau sama dengan 4, dia termasuk dengan 4 ya. Maksudnya kita letakkan satu tanda dekat sini macam ni yang termasuk dengan 4 sebab simbolnya ada sama dengan, kurang atau sama dengan 4, dan kurang juga kita akan buat sebelah kiri macam ni. Dan di manakah penyelesaian kita? Penyelesaian kita berada di sini guys. Ini adalah penyelesaian kita yang mana bertindih bagi kedua-dua arrow kita. Jadi apakah jawapan kita? Kita akan ambil jawapan akhir kita hanya daripada 3 sebelah sini. Ini sahaja jawapan kita yang mana merujuk kepada jawapan kita adalah B guys. Jawapan kita adalah B. Cikgu, apa maksud cikgu? Maksudnya kalau kita nak memenuhi kedua-dua penyelesaian kita ini, kalau contohnya apakah nombor-nombor ataupun integer-integer yang kurang daripada 3? Kita boleh sebut tentang 2, 1, sifar, negatif 1 dan seterusnya ya. Apakah nombor-nombor yang diwakili oleh X ya, X kurang atau sama dengan 4? Kita ada 4, 3, 2, 1, sifar, negatif 1 dan seterusnya. Jadi kita nak tahu apakah penyelesaian yang memenuhi kedua-dua kriteria ini. Jadi yang memenuhi 3 dengan 4 ni kita reject, maka kita nak 2 dan ke bawah. Tetapi dalam kes ini kita akan letakkan 3 ni, misalnya 3 tak termasuk. Jadi kita letakkan 3 dan ke bawah. Ini penyelesaian kita. Kalau kita nak letakkan C, okey, cikgu kenapa jawapan kita bukan C? Sebab, okey, tengok baik-baik ya. Kurang daripada 3. Okey, kalau contoh kalau katalah tanda kita ni berubah. Tengok baik tau. Tanda kita berubah lebih besar daripada 3. Jadi cara gunakan line system ya. Jadi kita akan letakkan tanda kita lebih besar macam ni. Betul ya? Sebab antara 3 lebih besar sebelah kanan. Yang ini kurang atau sama dengan 4, kita akan buat sebelah kiri. Dan penyelesaian di mana? Penyelesaian dia adalah di antara kedua-dua tindihan ini. Nampak? Jadi kita akan ambil solution kalau macam ni, baru akan jadi jawapan kita sampai ke 4 macam ni. Jawapan dia adalah di antara 3 hingga ke 4. Jadi jawapan kita ini adalah kita punya C. Tetapi dalam kes ini sebabkan kita ada dua cara, kurang daripada 3 tadi, ya, kurang daripada 3, so kita ambil tanda kita kurang daripada 3 dan penyelesaian yang bertindih ya, kawasan yang bertindih sama itu adalah dua kawasan ini sahaja, iaitu penyelesaian dia adalah kurang daripada 3. Inilah penyelesaian akhir kita, iaitu kurang daripada 3 sebagai penyelesaian kita. Ini cara number line system. Tetapi kalau kamu nak nampakkan cara yang lebih ni, kamu boleh gunakan teknik penyenaraian nombor tu lah, kamu akan nampak lebih jelas kat situ. Okey, tadi cikgu nak bantu pelajar-pelajar. Ada yang tanya dengan cikgu, saya confused bila kita nak kena tukar tanda melibatkan ketaksamaan. Okey, cikgu bagi you beberapa tips dekat sini guys. Okey, cikgu bagi you beberapa tips dekat sini. Mungkin benda ini boleh membantu kamu untuk menyelesaikan kefahaman lah, ya, untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan simbol dalam ketaksamaan. Tengok baik ya. Kalau kita ada X tambah dengan 7 lebih besar daripada 10, contoh aja ya, contoh. Maka kita nak cari penyelesaian ketaksamaan untuk bahagian X. Maka 7 ini perlu dipindahkan. Pindahkan 7, so maka X lebih besar daripada 10 tolak dengan 7 sama dengan 3. Tidak perlu tukar tanda. Itu clear. Tetapi kalau cikgu ada tanda negatif di sini. Kita ada negatif X tambah dengan 7 sama dengan 10. Kita masih selesaikan 7 dulu, dapat macam ni. Tapi tanda negatif berada pada X. Ya. Jadi negatif ini berada pada X. Maka kita nak positifkan unknown kita. Ya, dia akan jadi tandanya akan berubah menjadi kurang daripada negatif 3. Ya, ataupun cikgu bagi contoh yang lain. Katakanlah kita ada apa? Katakanlah X
Katalah kita ada negatif 3x tambah dengan 10 kurang daripada katalah 4 contohnya. Maka yang pindah kena pindah yang mana? 10 pindah sebelah kanan, maka jadi negatif 3x kurang daripada 4 tolak 10 negatif 6. Perlu tak cikgu tukar tanda? Ini cikgu perlu tukar tanda. Kenapa perlu tukar tanda? Sebab negatif ini merujuk kepada satu family ini. Nampak? Merujuk pada satu family ini. Merujuk pada satu family ini. Maksudnya, keluarga X ini, dia ada 3 dan juga negatif. Maka sebab kita nak positifkan X kita ini, kita perlu pindahkan negatif 3 ke bawah. Dia akan jadi lebih besar daripada negatif 6 per negatif 3. Maka tanda perlu diubah menjadi lebih besar kali ini. Jadi daripada kita punya 2. Jadi apa kesimpulan yang kita perlu buat? Jadi tanda itu perlu ditukar sekiranya you ada negatif pada unknown. Negatif pada unknown. Tapi cikgu, kalau saya ada negatif pada 7 ni perlu tukar tak? Negatif 7 pindah sebelah sana. Tak perlu tukar. Kalau kes ini tidak perlu ditukar. Kenapa? Kalau dalam kes ini positif lah kan? Mana tadi? Okey, macam ni kan? Okey, sekejap X. Yang ni tak perlu ditukar. Sebab apa? Sebab negatif itu bukan berada pada family, bukan berada pada family X. Ya? Dia berada pada kita punya negatif 7 saja. Dia tidak terlibat dengan X. Ataupun guys, you juga boleh faham cara macam ni. Ini cikgu tunjukkan cara you, satu cara you. Mungkin siapa yang ni kita punya asas lah ya. Simbol ini lebih besar ke ataupun kurang? Cikgu tanya dengan kamu. Tolong jawab di ruangan komen. Adakah simbol ini lebih besar ataupun kurang? Siapa kata lebih besar, komen besar. Siapa kata kecil, komen kecil. Ataupun mungkin nak jawab kedua-dua sekali. Okey, majoriti lebih mengatakan besar, lebih besar. Tetapi cikgu kata, standard ini tidak semestinya lebih besar. Dia boleh jadi lebih kecil. Apa cikgu kata ni cikgu? Saya dah confused dah. Sebenarnya tanda ini, nak baca lebih besar ataupun kecil, kita perlu lihat di manakah unknown kita berada. Contoh ya, kalau cikgu letakkan X di sini, 7, betul cikgu setuju dengan kamu, dia akan jadi kata apa? X, bukaan muncung dia X lebih besar daripada 7. Clear? Cikgu setuju. Tetapi kalau cikgu buat macam ni, tandanya nampak macam lebih besar, tetapi kita tak boleh katakan 7 lebih besar daripada X. Kita akan kata apa? X ini nampak muncung dia, yang dekat dengan X ni muncung dia tutup. Kita akan katakan X kecil daripada 7. Ataupun kalau kita terbalikkan, dia akan jadi X kurang daripada 7. Cikgu tak boleh kata dia lebih besar. Sebab bacaan kita merujuk kepada X. Jadi kenapa cikgu perlu ajar benda tu guys? Inilah asas sekiranya kamu nak tunjukkan. Tengok ya. Cikgu gunakan soalan yang sama juga. Cikgu menunjukkan kenapa simbol itu perlu ditukar. Cikgu ajar kamu benda ni guys ya. Cikgu ajar kamu benda ni. Mungkin kamu tak pernah mendengar sebelum ini. Kamu belajar di mana-mana tak pernah dengar. Yang tahu kita belajar, kita kata kalau negatif berapa unknown, tukar tanda. Tetapi hari ni cikgu ajar you satu benda yang mungkin ilmu ni mahal sedikit. Mahal, tak ada mahal sangat pun. Cikgu nak kongsi dengan kamu bagaimana kita nak menyelesaikan. Tengok ya. Negatif 3x cikgu pindahkan sebelah kanan. Faham tak? Cikgu pindahkan sebelah kanan. So, kita apa? 3x, tandanya tak berubah lagi. 10 tolak dengan 4. Jadi bawah. 10 tolak dengan 4 10 tolak dengan 4. So, sama 6. Okay, so pindahkan 3. 6 bahagi 3 sama dengan 2. Dan kalau kita baca terbalik, sebab x mesti baca ni, simbolnya bukaan mulutnya lebih besar. So, kita akan terbalikkan tandanya jadi situ. Nampak tak? Jawapan kita masih sama walaupun cikgu gunakan konsep yang berbeza. Nampak guys? Nampak? Jadi cikgu nampakkan benda ini guys, ya. Ada 2 kaedah yang kita cuba selesaikan. Ini kita belajar masa tingkatan 3. Ya, ketaksamaan linear. Bagaimana kita nak mempositifkan suatu tanda X gitu. So guys, siapa yang dah biasa dengan cara yang sebelah kiri ini terpulang pada kamu, tetapi cikgu bagi alternative method untuk kamu lebih faham sebelah kanan. Siapa faham? Tolong komen faham guys. Alhamdulillah. Okay, so guys, pastikan kamu faham betul-betul guys ya. Okey, jom guys kita terus kepada soalan yang seterusnya. Kena lebih laju sedikit tim. Dah pukul 4. Okey, kita pergi pada soalan nombor 27. Alhamdulillah Alif Alwan kedua-duanya faham. Good. Form 3 saya tak belajar math. Allahu akbar. Okey, so guys kita pergi pada soalan nombor 27. Raja 11 ialah carta pai yang menunjukkan kajian yang telah dijalankan ke atas 2 kumpulan pelajar berkaitan dengan minat memelihara haiwan peliharaan di salah sebuah universiti tertentu. Panjangnya ayat dia. Jadual 2 menunjukkan data yang tidak lengkap. Okey, kita ada jadual 2 yang tidak lengkap di sini. Okey. Yang mana mengenai bilangan pelajar memelihara haiwan itu. Okey, kalau kita tengok dalam table kita dulu. Ya, kalau kita lihat kepada table kita ini.
Dia kategorikan dengan dua kategori. Satu pelajar tempatan, satu pelajar antarabangsa. Pelajar tempatan ni orang Malaysia lah. Mungkin di Universiti Malaya ke, Universiti Teknologi Mara ke, UTM ke, UKM dan sebagainya. Tak pastilah, dia letakkan satu universiti saja. Dalam universiti tersebut, dia ada local student dengan kita punya international student. Okey. Jadi dia bahagikanlah, maksudnya bilangan peserta keseluruhan, dia ada beritahu tak? Tak beritahu ya. Okey, maksudnya untuk yang suka anjing, ramainya suka anjing ni. Universiti mana ni suka anjing ramai ni? Sampai 110 orang pelajar suka anjing. Cikgu tak pasti siapa yang suka anjing. Amboi, sebut tentang anjing, sebut anjir tu. Okey, ya. Tetapi cikgu nampak lah, ya, ramai di sini suka anjing. Di universiti ni lah kan, tak pastilah. Okey, sorry. Sebab lokal dia 20 orang je suka. Ni international lah kan. Sebab international lah, mungkin dia bela anjing di rumah. Kadang-kadang anjing tu, ya comel-comel kan, kita pasti kan. Tapi sorry lah, cikgu memang lari lah. Kucing diletak international saja, tempatan tidak ada. Ikan hanya ada pada tempatan, rabbit hanya pada international. Tetapi ruangan-ruangan ini perlu diisi sendirilah guys. Ini jumlah dia guys. Maksudnya jumlah pelajar international 124. Okey, kita lihat dulu. Dan kalau dalam carta pie kita ini, kita ada, ini adalah tanda-tanda kita ni guys. Ya. Ini diwakili oleh anjing. Ini paling banyak ni, anjing kenapa? Anjing paling ramai. Anjing paling ramai suka. Ya. Inilah kita punya burung. Lepas tu kita ada rabbit, ikan dan kucing. Okey, now. Persoalan kita tengok dulu soalan cari apa. Soalan nak cari bilangan pelajar tempatan. Yang inilah guys, jumlah bilangan tempatan ni berapa? Bagaimana kita nak selesaikan? Bagaimana kita nak selesaikan? Ada pelajar yang mungkin akan masuk sedikit perangkap. Maksud cikgu perangkap apa? Dia kirakan satu persatu ni. Satu persatu dia lengkap, lepas tu baru dia tambah dekat sini. Boleh juga, mungkin jalan kerja dia sedikit panjang lah. Tetapi apa kata kalau cikgu cadangkan, sebab kita ada maklumat anjing yang lengkap. Boleh ya? Berapakah jumlah pelajar yang suka anjing? Minta maaf lah ya, saya dengar mak ayah kamu di belakang tak apa cikgu nak ajar anjing ni pula kan. Ini soalan tau guys, kamu kena remind kat mak ayah kamu di belakang tu betul-betul tau. Mak, ini tengah belajar matematik tau, ada soalan berkaitan dengan anjing. Cikgu bukan kata saya anjing. Jangan begitu ya. Alright. Ini adalah kita punya anjing. Bilangan pelajar yang suka anjing adalah 110. Cikgu katakan bilangan yang suka anjing adalah 110. Berapakah pecahan peratus ya dalam carta pie ini untuk yang suka anjing? Berapakah peratus dia? Berapa peratus dia? Berapa peratus guys? Kalau kamu perhatikan, dia ada 55%. Betul ya? Kita ada 55%. Maksudnya, bagaimana kita nak tahu secara matematik ya, peratus? Kita ada 55%. Kita mesti darab dengan jumlah. Cikgu letakkan J lah, jumlah pelajar lah JP. Nak letakkan X pun boleh, nak letakkan K pun boleh, terpulang pada kamu. Cikgu letakkan kotak pun boleh juga. Kotak ini mewakili T. T ini mewakili apa? Jumlah pelajar keseluruhan. Faham maksud cikgu? Kalau katalah contoh ya, cikgu ada 20% pelajar lelaki daripada kelas cikgu. Kelas cikgu ada katalah 100 orang. Katalah kita ambil 40 orang je. Pelajar cikgu dalam kelas ada 40 orang. 20% adalah pelajar lelaki dan lagi baki 80% adalah pelajar perempuan. Jadi kalau cikgu nak tahu berapakah bilangan pelajar lelaki, kita akan ambil 20%, kita kena darab dengan jumlah pelajar cikgu. 40 orang, cikgu akan dapat potong, dapat apa ni? Kita akan dapat. Jadi inilah formula asas kita guys. Jadi dalam kes ini, 55% perlu didarabkan dengan jumlah pelajar keseluruhan. Tak kisahlah hang suka anjing ke, kucing ke, ikan ke, arnab ke, lokal tak lokal ke, international ke, lokal ke. Ya, kita tambah darabkan dia, kita akan dapat bilangan untuk anjing itu mewakili 110. Jadi dalam kes ini kena buat apa guys? Pindahkanlah guys. 110 darab 100, 110 buat calculation sikit. Darab dengan 100, kita bahagikan dengan 55. Berapa bilangan kita dapat? Kita dapat 200. Guys, apa maksud 200 ni? Apa maksud 200? Apa maksud 200? Apa maksud 200? 200 ini mewakili apa? 200 ini bukan jawapan kita ya. 200 soalan bukan nak cari jumlah pelajar keseluruhan. Soalan ini nak mencari hanya pelajar tempatan sahaja. Jadi kita dah pelajar international 124. Jumlah pelajar kita ada 200. Jadi berapakah bilangan pelajar tempatan? Ya betul, kita perlu tolakkan 200, kita ada pelajar 200, kita tolak dengan 124, kita akan dapat 76 pelajar tempatan. Jawapan kita adalah A. Jangan masuk dalam perangkap guys.
Kalau nampak jawapan 200, jangan cepat-cepat pergi tanda jawapan kita 200. 200 itu adalah tanda untuk kita punya keseluruhan. Mungkin ada pelajar menggunakan sedikit teknik ataupun kaedah yang berbeza. Tak apa. Maklumat yang berbeza maksud cikgu. Tetapi kaedah dia, cikgu ingat metod dia lebih kurang sama. Cuma mungkin dia punya formula ataupun dia punya maklumat yang digunakan adalah sedikit berbeza dengan cara yang saya gunakan. Okey guys, dah hampir sejam kita bersama dengan guys. Ya. Bagaimana guys? Perlu rehat tak? Nakkan rehat ataupun nak teruskan? Masih bertenaga tak ni? Ataupun semua dah lemau dah ni? Nak screenshot? Okey, nanti cikgu tunjukkan. Okey, nak teruskan. Ada yang nak berehat? Oh ya, masih bertenaga. Cikgu nak ke tandas meta. Okey, kalau nak ke tandas meta boleh. Sir, saya tak faham yang 200 tadi tu. Okey, sekejap saya akan tunjukkan. Saya tengah minum ni, sir. Alhamdulillah. Tengah mim. Mim tu apa? Minum ke mim? Lagi, teruskan. Jom kita teruskan. Okey. Baik, ada yang nak screenshot, boleh screenshot, tapi ini tak perlu screenshot apa pun. Ya, yang ini sebenarnya adalah solution yang ringkas yang saya tunjukkan. Tak apa, tunjukkan. Dia tak faham macam mana saya dapat 200. Okey, macam inilah. Oh, puasa Rejab. Alhamdulillah, puasa tu. Okey, Alhamdulillah. Okey guys, kita nak bantu kawan kita tadi tu, boleh tak guys? Ya, kita nak bantu. Ada pelajar tadi dia tak faham macam dapat 200. Okey, tengok ya. Katakanlah seada 15 pelajar lelaki. Tak nak buat, boleh lah. Tak boleh. Okey, macam ni. Seada 20 pelajar lelaki dan 40 pelajar perempuan. Boleh ya? Okey, saya nak fahamkan tadi siapa tadi yang kata tak faham tadi tu ya. Alhamdulillah. Kita nak cuba nak fahamkan dia. Tolong scroll jap, tengok chatting siapa yang kata tak faham 200 tadi. Saya nak sampai nak pasti yang dah faham tadi. Tolong naik ke atas balik ya. Okey. Jadi kalau saya tanya berapakah peratus, pakai mouse. Okey, berapakah peratus pelajar lelaki dulu? Okey, jom kita bincang ya. Macam mana dapat peratus pelajar lelaki? 20 pelajar lelaki bahagi dengan 60 pelajar. Tak naklah saya nak buat 30 lah pelajar perempuan. Bagi nampak cun sikit. Ya, okey, boleh. Okey, so bahagikan dengan jumlah pelajar, kita akan darab dengan 100%. So kita dapat apa? So potong-potong kita dapat 40% untuk pelajar lelaki. Boleh faham? Okey. Kemudian kalau tanya peratus pelajar perempuan, of course lah 60%. Kenapa? Sebab jumlah dia adalah 100% lah. Jadi 60% adalah pelajar perempuan. Saya nak buat kiraan boleh? Boleh. Ambil 30 bahagi dengan jumlah pelajar 50, kita darabkan dengan 100%. Ya, kita akan dapat kita punya 60% untuk pelajar perempuan. Okey, dengar baik-baik ya. Siapa yang tak faham tadi ya? Katakanlah setui sedikit soalan. Sekarang ni, seada peratus. Tengok ya. Pelajar lelaki peratusnya berapa? 40%. Ya. Saya kata, kita ada pelajar lelaki 20 lelaki dan kita ada 40% untuk pelajar lelaki. Faham tak? Perempuan tak ada. Jadi berapakah jumlah pelajar keseluruhan? Kita tahu 50 orang tadi kan? Tapi bagaimana kita nak kaitkan? Kita buat macam ni. 40% atau 40%, kita mesti darabkan dengan jumlah lelaki dengan perempuan, jumlah pelajar. Berapakah jumlah pelajar? Tak tahu. Kita letakkan sebagai T lah. Nak letakkan X pun boleh guys. Terpulang. Dan jumlah, kalau kita ambil peratus pelajar lelaki, darab dengan jumlah keseluruhan lelaki dengan perempuan, kita akan dapat bilangan lelaki iaitu 20 pelajar. Dan kita selesaikan 20 darab dengan 200 bahagi 40, kita akan dapat 50 pelajar. Guys, yang kita dapat 50 pelajar ini bukan pelajar lelaki, bukan pelajar perempuan. Tetapi kita dapat apa? Kita dapat jumlah pelajar lelaki dengan perempuan. Sebab apa? Sebab kita dah darabkan dalam formula ini sebagai X kita. So guys, ini adalah kita punya asas dalam kita punya peratus. Tolong fahamkan betul-betul, terutama bagaimana kita nak mencari jumlah kita punya keseluruhan. Okay? So guys, kita teruskan guys. Ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Okey, dalam histogram gini dia kata apa? Raja 12 ialah histogram menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh syarikat Gemilang daripada bulan Mac hingga bulan Jun. Okey, tapi bilangan kereta dia tak bagi tahu berapa takat-takat ni tahu. Ya, dia hanya bagi bilangan kotak saja dekat situ. So kita akan main dengan kotak. Jika jumlah jualan kereta Mac hingga Jun, guys, mana Mac hingga Jun? Mac, April, Mei, Jun. Oh, semua ni lah guys. Jumlah keseluruhan dia adalah 1,200. 1,200 merujuk kepada apa? Merujuk kepada jumlah keseluruhan kereta yang dapat dijual daripada bulan Mac, April, Mei dan Jun 2015. Jumlah keseluruhan. Baik. Cari beza jumlah kereta antara bulan April dan bulan Jun. Dia nak tahu berapakah beza April dengan bulan Jun. Okey, kamu boleh kira satu persatu. Kamu boleh kirakan berapakah untuk bulan April.
kirakan berapakah bulan Jun, kemudian kamu akan tolak. Itu kaedah asas yang kamu akan gunakan. Tetapi saya nak tunjukkan bahawa kamu nak cari apa? Perbezaan ke ataupun jumlah? Dia nak cari beza. Kalau nak cari beza, okey tengok tengok ada berapa kotak untuk bulan April? Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bulan April kita ada 6 kotak. 6 kotak tu berapa? 6 kotak tu mungkinlah 600 ke 6000, tak pastilah, tetapi kita ambil bilangan kotak aja. Yang ini ada 7 kotak. Yang ini ada 7 kotak juga. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kotak. Baik. Sebabkan kita nak cari beza kereta yang dapat dijual, secari berapakah beza kotaknya dulu. Kita ada April dengan Jun, beza kotaknya 2 kotak. So kata, okey, saya kata tak 2, daripada berapa? Berapakah jumlah keseluruhan kotak yang kita ada? 7 tambah 7, 14 tambah, so dapat 25 kotak. Kita darabkanlah dengan 1200. Inilah jawapan kita. Okey. So darab apa ni? 2 darab dengan 1200. Kita bahagikan dengan kita punya 25. So kita dapat berapa? 24 kotak ya. 24, minta maaf kita 24 kotak ya. So kita dapat 2 darab dengan 1200, kita bahagi kita punya 24. So kita ada 100. Apa maksud 100 ni guys? 100 ni merujuk kepada 2 ini. 2 ini merujuk apa? Beza di antara 2 kotak itu. So ulang balik semula, beza di antara 2 kotak itu. Sebab apa saya cari beza di antara 2 kotak? Sebab dia nak cari beza jualan di antara April dengan Jun. Saya cari beza dia. Kalau soalan tanya berapakah jumlah jualan April dengan Jun, saya ambil 6 tambah 4, 10. 10 kotak bahagi dengan 24 kotak, darab dengan 1200. Kalau dia tanya berapakah kita punya hanya untuk bulan April, you ambil 6 kotak, you bahagi dengan 24, you darab dengan 1200. You akan dapat berapakah untuk bulan April you. Berapakah untuk bulan Jun? Jun you ambil 4 kotak, bahagi dengan 24 kotak, darab dengan 1200. So you akan dapat Jun. So you carilah beza dia pun boleh juga untuk kita selesaikan. So jawapan kita apa? Jawapan kita adalah B. Terima kasih. Ya. Okey guys, kita akan teruskan kepada soalan nombor 29. Okey, saya bagi masa untuk kamu cuba dulu. Ada yang nak terkencing tadi, ada yang nak beri tandas. Okey, kita bagi masa sekejap, mungkin dalam 4 ke 5 minit kita akan berehat sekejap. Sebagi masa untuk kamu pergi berehat dan sebagainya. Siapa yang tak nak rehat, tengok soalan ini dan cuba jawab, dan apakah jawapan boleh kongsi bersama guys. Sebagi rehat 5 minit sekejap ya. Boleh 5 minit sekejap. Okey guys, baik, kita teruskan dengan kita punya sesi ini guys. Yang dah pergi tandas, saya ucapkan terima kasih. Okey, boleh cikgu teruskan, boleh komen sikit kalau siapa yang boleh teruskan. Dah ready nak teruskan? Kita nak bincang berkaitan dengan median. Boleh ya? Kita nak bincang berkaitan dengan median ya. Okey, baik. Untuk soalan ini guys ya, kita nak bincangkan berkaitan dengan median. Baik. Apakah maksud median? Kita belajar 3 benda guys. Kita belajar 3 benda ya.
dalam statistik matematik kita ada 3 perkataan. Yang pertama mode, yang kedua median, yang ketiga adalah kita punya apa ni? Mode, median dengan mean. Mode, median dengan mean. Yang ini dia nak cari median. Median ni maksudnya apa? Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, guys, kita tengok pada soalan nombor 29. Jadual 3 menunjukkan skor markah yang diperolehi oleh sekumpulan pelajar dalam satu pertandingan sekolah. Ya, diberi bahawa skor median kita adalah 25. Antara yang berikut manakah nilai yang mungkin bagi P tambah Q? Okey, yang pertama kalau kamu perhatikan, soalan ini dia bagi median dia. Berapa median kita? Berapa median kita? Median kita adalah bersamaan dengan berapa? Okey, maksudnya median itu, mediannya apa? Mediannya adalah 25 di antara berapa? Di antara 20 dengan 30 kita. Inilah kita punya median kita, iaitu 25. Maksudnya, kalau kita faham betul-betul, median yang 25 tu di antara data 20 dengan 30. Jadi cikgu boleh rumuskan. Nak kata apa? Contoh ya, katakanlah ya kita ada 5, 6, kemudian kita ada 8, kemudian kita ada 10. Okey. Berapakah median kita? Median kita ini adalah ya, sebab data dia di antara kita ada 4 data ini, median dia di tengah-tengah itu, iaitu kita punya 6 tambah dengan 8 kita bahagikan dengan 2, iaitu kita dapat 7. Walaupun 7 ini tidak berada dalam list data kita, tetapi dia masih merujuk kepada median walaupun tidak ada data itu. Ini hanya kes genap sahaja akan berlaku macam ni. Sebab itu kalau kamu perhatikan, data yang kita ada skor markahnya adalah 20, 10, 20, 30, 40. Tetapi median dia 25. Oh, rupa-rupanya kita faham bahawa nak menjadikan median kita 25, ya, data sebelah kiri ini dengan data sebelah kanan ini perlu seimbang. Apa yang cikgu sebut tentang perlu seimbang? Maksudnya kalau sini ada 2 data, sini mesti ada 2 data. Nampak? Ada 1, 2 data, ini 2 data. Baru kita akan dapat median di tengah-tengah dia. Untuk nak menjadikan median dia 25 tadi. Ataupun kita punya 4 data dengan 4 data, ya, baru kita akan dapat median yang lain daripada 6 dengan 8, iaitu 7. Jadi kita faham di sini bahawa apa? Kita faham bahawa data dia mesti berada di tengah-tengah ni. Jadi kalau kita perhatikan, sini ada 7, 12, kita dapat 19. Berapakah kita punya P tambah Q? Dan kalau kita jawab 19, berhati-hati guys. P tambah Q bukan 19. Kita akan masuk perangkap. Kenapa cikgu kita masuk perangkap? Siapa nampak? Kenapa jawapan kita tak boleh jadi 19? Kenapa jawapan kita tak boleh jadi 19? Cikgu kata tadi seimbang kiri dengan kanan. Sini kan 19, sini mesti 19. Tidak. Kenapa dia tak boleh jadi 19? Sebab apa? Sebab ini adalah kekerapan longgokan, bukan kekerapan biasa. Ini kekerapan longgokan, bukan kekerapan biasa. Apa maksud kekerapan longgokan? Kekerapan longgokan ni maksudnya macam ni. Contoh kalau kita ada 7, ya, 2, 9, 11. Ini data-data yang kita ada. Kekerapan longgokan jadi 7, nak buat ogif-ogif. 9, 18, dan kemudian kita ada 29. Mungkin satu data jadi 30. Faham tak? Ya, maka ini adalah kekerapan longgokan, inilah kekerapan biasa. Maksudnya kamu kena keluarkan bagaimana nak tukarkan kekerapan longgokan kepada kekerapan biasa dulu. Baik. Bagaimana kita nak buat? Senang je guys. Contoh ya, ini adalah kekerapan longgokan Ini adalah kekerapan biasa ya, frekuensi biasa. Ini 7 tetap 7 juga. Kamu ambil 9 tolak dengan 7 dapat 2, kekerapan biasa. Izan terima kasih 12 tolak 7 ya. 18 tolak dengan 9 kita dapat 9. 29 tolak 18 kita dapat 11. 30 tolak dengan 29 kita dapat 1. Maksudnya, daripada cumulative frekuensi, nak dapatkan frekuensi biasa, kamu akan cari beza di antara selang kita punya setiap satu cumulative frekuensi. Dalam kes ini guys, tengok baik ya. Ini kekerapan longgokan. Nak cari frekuensi biasa, ini 7 tetap 7. Ini berapa ni? 12 tolak dengan 7, you akan dapat 5. Yang ini macam mana ni? Alamak cikgu, saya ada P. Boleh? P tolak dengan 5. Bukan P tolak dengan 5, P tolak dengan 12. P tolak 12 sebab kita tolak dengan cumulative frekuensi, bukan kekerapan biasa ya. Okey, P tolak 5. Bagaimana dia ni pula? Q tolak dengan P. Boleh nampak tak? Q tolak dengan P. Maksudnya ini adalah frekuensi biasa. Baik, nak seimbangkan dia, kita mesti pastikan sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti seimbang. Berapakah jumlah sebelah kiri kita? Oh, rupanya bukan 19 data, kita ada 12 data aja. Jadi sebelah kanan ni mesti 12 data juga. Setuju? Mesti 12 data juga.
Jadi dalam kes ni, kita akan gunakan data ini untuk kita cuba carikan apakah nilai P dengan Q. Nak menjadikan P tolak 12 tambah dengan Q tolak P, jumlah ini perlu apa? Perlu sama dengan 12 untuk seimbangkan dia. Jadi kalau kita kembangkan P tolak 12 tambah Q tolak dengan P sama dengan 12, P tolak dengan P habis, yang tinggal Q kita negatif 12 pindah jadi 12 tambah 12 sama dengan 24 guys. Jawapan kita bukan 24. Jawapan kita adalah kita punya Q sahaja 24. Tetapi apakah nilai P kita? Nampak di sini, inilah Q kita. Q kita sahaja 24. Sorry, Q kita 24 ya. Q kita 24. Jadi apakah nilai P? Apakah nilai P? Kita tak pasti pun kita boleh dapat jawapan kita lah D. Kenapa? Sebab kita punya nilai, kita punya ni mesti ada satu data dekat sini. Yang mana kita mesti di antara 12 hingga kita punya 23. Sebab 24 tambah dengan berapa? Sebab tu dia kata kemungkinan, nilai yang mungkin. So kita ambil P tambah dengan Q, takkan dapat 24. Kita mesti dapat lebih daripada 24. Ya, nak menjadikan data itu seimbang. Alright? So inilah jawapan kita. Ini kemungkinan saja. Ya. Okay, so guys, kita teruskan kepada soalan. Cikgu ingat ini salah soalan terakhir kita ya. Ya, soalan terakhir kita. Soalan nombor 30. Okey, soalan nombor 30 ini bermain dengan graf guys. Graf kuadratik. Okey. Boleh bagi tahu dengan cikgu, graf yang kamu nampak di sini adalah graf positif ke ataupun graf negatif? Graf positif ke ataupun graf negatif? Graf dia adalah positif ataupun graf negatif? Tengok bentuk dia graf dia. Ya, graf dia adalah graf negatif. Kenapa? Sebab grafnya adalah graf masam. Graf bentuk masam. Senyum sikit. Ya, graf inilah graf masam. Tetapi kamu jangan masam ya. Kamu mesti senyum ya. Ataupun dalam bahasa matematik biasanya kita panggil sebagai parabolic downward. Dan nak menjadikan graf ini masam, apakah kemungkinan bagi nilai A kita ini? Sebab jawapan soalan nak A, B dengan C. Apakah kemungkinan bagi A kita? Okey, kalau kita tak tahu lagi tak apa, kita tengok dulu senarai yang kita ada jawapan. Sebab dia tak senyum, muka dia masam, betul. So graf dia mesti negatif. So jawapan kita Faiz Hakimi, terima kasih. Jawapan A kita, ya, A kita ya, nilai bagi A kita mesti negatif. Maka yang ini reject, yang ini pun reject. Kita hanya tinggal C dengan D. Dan kita perhatikan C dengan D ni, C dia memang 4. Betul lah kan? Memang kalau kita lihat C itulah pintasan 4CY. Pintasan 4CY pun memang tunjukkan 4 di situ. Cuma persoalan dia, untuk B itu, adakah B positif 1/3 ataupun negatif 1/3? B positif 1/3 ke ataupun negatif 1/3? Bagaimana kita nak tahu? Okey, kalau kamu pelajar KSSM, kita ada kaedah kita. Ya, kita ada kaedah kita. Tetapi yang ini cikgu tarik perhatian kamu, bagaimana kita nak bentukkan. Cikgu tunjukkan salah satu kaedah. Mungkin kaedah ni kamu boleh gunakan. Ya. Kita ada punca-punca persamaan kita dan kita nak bentukkan kuadratik. Berapakah punca kita? Punca kita X sama dengan negatif 3. Satu lagi adalah X sama dengan 4. Okey, kita nak bentukkan persamaan kita ya. Pindahkan sebelah kiri, dia jadi X tambah 3. Satu lagi adalah X, pindahkan 4, jadi tolak 4 sama dengan sifar. Boleh faham setakat tu? Boleh ya? Okey, kembangkan dia, jadi X kuasa 2. Tolak dengan 4X, tambah 3X, tolak 12 sama dengan sifar. So, X kuasa 2, tolak dengan X, tolak dengan 12 sama dengan sifar. Cikgu, takkan negatif 1, jawapan tak ada negatif 1. Belum habis lagi. Sebab apa kalau kita perhatikan, kita punya nilai untuk pintasan. Okey, yang pertama kita apa? Kita buat step by step ya. Graf ini negatif, yang inilah positif. Kita negatifkan graf kita. Nak jadikan negatif dekat sini, semua akan tukar tanda. So kita apa? Negatif X kuasa 2 tambah dengan X tambah dengan 12 sama dengan sifar. Ya. Okey, ambil salah satu anun. Tadi kita tahu dah tadi. Okey, jawapan depan ni mesti 1/3. Bahagi dengan 3. Ataupun C dia 4. Okey, kamu ambil salah satu. Contoh, macam mana C ini nak jadikan 4? Kamu kena bahagi dengan 4. Maka semua pun nak jadikan 4 nak jadikan 4, kamu kena bahagi 3, ini bahagi 3, ini pun bahagi 3. Maka persamaan kamu kena dapat negatif 1/3 X kuasa 2 tambah 1/3 X tambah dengan 4 sama dengan sifar. So inilah persamaan kita guys. Yang ni kamu boleh jadikan sebagai fx kita dah. Sebab kita dah tune dah kita punya persamaan. Kita dapat A kita dapat C kita, dan inilah nilai A, B kita, iaitu kita punya nilai, kita punya positif 1/3. Yang nak screenshot boleh screenshot. Yang inilah salah satu kaedah lah. Mungkin kamu ada kaedah yang lain boleh kongsi juga. Tetapi inilah salah satu kaedah yang kita bentukkan persamaan kuadratik, fungsi kuadratik kita. Kemudian kita akan cuba bandingkan dengan nilai-nilai yang terlibat dekat situ. So para pelajar yang dikasihi sekalian, saya ingat kita sempat sampai 30 soalan pertama ni saja. Kamu boleh cuba untuk soalan-soalan yang lain, cuba habiskan.
So minggu ini kita agak slow sikit ya. Minggu lepas kita berjaya 17 soalan ya. Minggu ni dalam 10 soalan, tak apa. Ya, sekurang-kurangnya kita dapat bagi satu semangat kepada mereka untuk teruskan. Para pelajar ni sekalian ya, kamu boleh screenshot ataupun kamu boleh screenshot kita punya soalan tadi. Kemudian kamu habiskan soalan 31 hingga soalan nombor 40 dan nak tahu jawapan nanti kamu boleh komen kamu boleh komen. Ada jawapan dalam? Tak ada jawapan Okey, nanti kamu komenlah di ruangan Telegram channel kalau ada soalan-soalan yang sangkut, cikgu akan bantu kamu. So guys, para pelajar sekalian, sebelum cikgu habiskan sesi pada hari ini, tadi cikgu ada sebut guys, cikgu nak baca guys. Ada beberapa pelajar yang dah follow Instagram cikgu. Okey, ataupun yang belum follow boleh follow sekarang. Cikgu nak bacakan sikit. Tadi ada beberapa orang yang follow Instagram cikgu cikgu Farid underscore Mathness49. Mana tadi Macam ni tak tahu Ada follower baru tadi. Kalau cikgu boleh sebutkan nama, mungkin berada dengan kamu sekarang. Siapa kat sini? Messi. Messi. Ain. Mahdi Azman. Apa ni? Nak sebut nama ni. Kan ID dia kan. Zulaika pun ada. Ya. Atikah. Kemudian Nazirah. Kan? Okay, so guys. Tu yang baru ada berapa baru follow tu? Tirah 62, Mir Hamzah, Ain, Cek B Cute. Cek B Cute pun ada. So guys, follow cikgu punya IG guys. Kamu boleh cari dalam IG cikgu. Nanti cikgu akan ini IG cikgu kalau kamu tengok dekat sini boleh nampak tak? So kamu boleh search cikgu Farid. Lama terzoom pula. Cikgu Farid lah cikgu Farid nampak pakai baju Binomial Distribution. Boleh follow, nanti insya-Allah cikgu tengah usahakan bersama dengan tim cikgu untuk kita siapkan video-video motivasi yang mana setiap hari tu kita nak postkan dekat IG cikgu video-video yang motivasi. Jadi maksudnya at least kamu scroll cikgu punya IG tu, kamu nampak lah hari ni apa yang cikgu Farid nak nasihat ni berkaitan nak dekatkan SPM 2020 plus kan. Tengoklah, nanti tinggallah komen sedikit kat sana. Alright. So insyaAllah guys. So guys, Kak Fatin nak masuk ke? Kak Nadirah ke hari ni? Kak Nadirah ya. So, yang pertama cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Minggu depan kita akan jumpa sesi matematik dan cikgu difahamkan tim kita tengah rancangkan jadual khas untuk macam SPM SPM 2020 plus sehari ataupun 2 hari sebelum paper matematik kita akan buat satu special class. Kita akan jemput pelajar-pelajar semua yang bersama dengan kita semua untuk masuk dan dengar sedikit taklimat khas lah, one shot tu saat-saat akhir sebelum matematik SPM. Begitu juga dengan AdMed. InsyaAllah kita nakkan satu semangat. At least kamu nampak, kamu dapatlah sedikit tips lah macam mana soalan ni nak bincang dan sebagainya. Tapi kita tak pergi technical guys. Kita nak bagi kata-kata akhir sahaja. Okay, insyaAllah cikgu akan bincang, cikgu akan jemput kamu semua. Sesi AdMed pukul 5 petang nanti guys. Siapa yang nak join nanti pakai link yang kita dah distribute dalam Telegram channel. Siapa yang belum follow Telegram channel boleh follow P-Teen Studio. So guys, kita jumpa pada pukul 5 petang untuk AdMed. Matematik minggu depan adalah last session. Terima kasih banyak-banyak. Kak Fatin, Kak Nadirah nak masuk. Cikgu bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kak Nadirah, sila masuk. Hai korang, kalau korang ada kawan-kawan atau kenal mana-mana junior KSSM yang ambil subjek AdMed, boleh tolong sebarkan channel Telegram @P-Teen Studio. Moga lagi ramai yang dapat manfaat daripada program-program yang P-Teen Studio anjurkan. Korang boleh share juga dekat IG atau FB korang dan jangan lupa tag P-Teen Studio ya. Bye semua, terima kasih.